wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak SPM 2020 dot dot dot. Baik, kita dah sampai 9.6 Cikgu yakin anak-anak sekarang ni berada dalam bab 7, bab 8 dan ada yang dah masuk bab 9. Tajuk kita ini adalah Persatuan Negara Asia tambah lagi Tenggara. Nanti kita tengok berapa negara kita. Bila kita belajar bab ini anak-anak, kita akan tahu tentang satu ialah pelibatan. Ini nampak ni. Satu, yang kedua kita tahu tentang sumbangan. Maksudnya pelajar dapat mengenal pastilah sumbangan kita. Okey, kalau kita baca dalam awal-awal ni, betapa perlunya hubungan rapat kita dengan negara jiran supaya apa? Ini. Kalau soalan tanya, kenapa kita perlu berbaik-baik dengan negara jiran? Sebab dia pertama berkaitan dengan tajuk keselamatan. Ini. Yang kedua, kenapa kita berbaik-baik dengan negara jiran? Supaya kita dapat apa? Limpahan dari segi ekonomi dan sosial serta politik. Jadi ada dua jawapan situ pelajar. Katakan soalan tanya, mengapa? Kenapa? Inilah jawapan dia. Sebab kita nak yang pertama ni, keselamatan kita ni terjamin. Dua ini. Soalan tanya. Mengapa penting? Okey, kita nak tengok berkaitan dengan sumbangan Malaysia ataupun pelibatan Malaysia. Ini deklarasi ASEAN. Declare perjanjian yang sudah semua Perdana Menteri ataupun pemimpin-pemimpin negara Asia terlibat. Kita nampak ini tanda tangan demo ni. Okey. Kita tengok sedikit tentang sejarah. Di sini kita kena faham tentang sejarah ASEAN. ASEAN ni berasal daripada apa? Okey. ASEAN, ini soalan boleh disoal untuk soalan objektif ni. Boleh disoal dalam objektif. Pelajar tolong tengok betul-betul. Dia kata, bila Asia ditubuhkan? Okey, tengok di situ. Okey, kalau kita nampak di sini, bermula dengan Persatuan Negara Asia, ASA, yang ditubuhkan tahun 1961. Okey, baik. Ini cikgu letak soalan objektif 1. Cantik tu Okey, mungkin dia soal nama, mungkin dia soal tahun. Yang ketiga dia kata siapakah negara terlibat? Ini negara. Negara mana yang terlibat dalam ini? Dalam ASA ni. Okey, kalau kita tengok di situ, pelajar pun boleh nampak sudah tentu negara yang terlibat dia ada 3 ni. Malaysia, Filipina dan Thailand. Okey. Bermaksud kalau soalan tanya berapa negara awal-awal? Ini negara 3 yang pertama. Ini 3 negara yang pertama. Baik, tahun 61. Pada tahun 62, ini tahun 62, 62 pula. 2 tahun selepas itu. Ini 61 kita nampak di situ Malaysia, Filipina dan Indonesia. Ada satu lagi tambah. Di sini tertubuhnya Mafilindo. Sedap namanya. Mafilindo. Persefahaman mereka mengambilkan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Ini Mafilindo. Jangan tersilap. ASA tak ada Indonesia. ASA tak ada. Kalau kita tengok Mafilindo, dia tak ada apa? Negara Thailand. Jadi pelajar di sini, apa yang pelajar kena faham? Di sini pelajar kena ada kemahiran, cikgu letak sini membezakan dua ni. Bezakanlah. Bezakan ASA dengan Mafilindo. Baik. Dan kita tengok Mafilindo ni gagal lah. Gagal sebab apa? Berlakunya konfrontasi antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Kita nampak pada waktu itu. Baik. Sambung lagi masih dalam tahun 60-an. Kita nampak dalam tahun lagi 60-an. Tahun 1967. Tadi 2 tahun. Ini tambah lagi berapa tahun? Tambah lagi 4 tahun. 2 tambah 4.
Baik, kita nampak di sini. Inilah sejarah bagi negara ASEAN. Kita nampak ASEAN ini ditubuhkan pada 8 Ogos. Ini tarikh. Ini mungkin boleh keluar juga dalam soalan objektif. Dua. Ini mungkin boleh keluar dalam soalan objektif 1 bila ditubuhkan. Soalan objektif ini pun boleh keluar dalam soalan objektif. Soalan objektif tadi silap macam-macam kita nampak soalan objektif. Baik, di sini dah boleh keluar dalam struktur. Berapakah negara ASEAN pada peringkat awal? Soalan dia tanya situ. Berapakah negara ASEAN? Cuba kita tengok situ. Pada peringkat awal pada peringkat awal. Kena faham sekarang ni dah lain lah. Pada peringkat awal ni kalau kita tengok ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand. Ingat pada tahun ini Singapura dah jadi satu negara sendiri. Kita cuma tambahkan Singapura saja. Gabungkan asal dan nama Filindo, tambahkan. Dan sekarang ni yang terkini, yang terlatest ASEAN ni kita nampak di situ dia dah semakin banyak. Tambah lagi 5, 4 tambah 5 dah ada 9. 5 anggota baru, nampak situ? 5 anggota baru ASEAN sekarang. Kalau kita tengok di situ ialah Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. Jadi kalau kita tengok sekarang ada 9 lah. Ada 9 lah negara Asia Tenggara pada waktu ini. Okey, baik. Ini pelajar faham ini sejarahnya ni. Okey. Seterusnya kita nak tengok tentang peranan. Ini peranan kita lah. Yang pertama, kalau soalan tanya tentang apakah yang anda faham tentang Zulfan? Apa yang anda faham? Apa yang anda faham tentang Zulfan? Zon aman, bebas dan berkecuali. Nampak situ zon aman, bebas dan berkecuali. Apa yang kita kecuali tu? Di sini kita nampak. Apa yang kita faham tentang berkecuali? Kalau soalan tanya, apa itu yang berkecuali? Okey, baik. Nampak di sini. Kita tengok pada bahagian dot, 2 dot bawah ni. Kita menjalinkan hubungan dengan negara China. Ini selepas pada zaman Tun Abdul Razak kan, kita sudah mula menjalankan hubungan diplomatik. Okey, nampak sini. Baca bawah yang kedua. Langkah ini platform terpenting menghasilkan perubahan dasar luar negara. Ni nampak. Ada berlakunya perubahan dasar luar negara. Kita bezakan dasar luar negara di zaman Tunku Abdul Rahman dengan Tun Razak. Daripada pro barat kepada dasar berkecuali. Itu sebab mulalah kita berkawan dengan negara-negara besar. Sebab Amerika, Rusia dan China. Itu kita nampak. Deklarasi zon aman bebas. Jadi maksudnya kita ni berkecuali banyaklah. Banyak benda yang kita berkecualinya. Kita tak memihak. Kalau perang-perang pun jadi orang tengah aja, senang. Kita tidak memihak mana-mana kuasa. Okey. Yang kedua, ini pertama. Satu, nombor 2. Penyelesaian konflik. Konflik ni kalau tak tahu gaduh lah. Konflik ni gaduh, masalah, pertikaian, itu semua kita katakan. Jadi Malaysia ni kita terlibat untuk bantu. Kita ni bagus bagi orang tengah ni. Aktif mencari penyelesaian dalam menyelesaikan konflik. Khususnya di mana? Ni. Indochina. Indochina tu di mana? Tak tahu cikgu. Indochina mana cikgu? Ini. Vietnam, Cambodia. Kenapa Vietnam, Cambodia? Kita tengok sedikit sejarah Vietnam dan Cambodia ni. Yang pada waktu itu berlaku banyak pergeseran. Yang pertama ialah berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian. Cikgu dah bagi tahu dalam SP sebelum ni, Malaysia pernah menyediakan sebuah pulau untuk mereka ni. Okey. Kita minta agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu Vietnam. Itu Malaysia.
Dan Kemboja pula diselesaikan melalui pilihan raya. Dan kita juga menghantar pasukan pengaman. Kita juga dah belajar dalam pasukan pengaman dalam tajuk 9.3. Okey, itu. Nampak mana ada kita hantar tentera untuk bergaduh. Kita jadi orang tengah. Senang cerita, hebatnya kita ni. Okey, yang ketiga. Malaysia, ini paling banyak sebenarnya. Kerjasama ekonomi ni pelajar tolong tengok. Bukan kita nak ingat semua, tapi kita kena faham. Kita ni menjadi rakan dagang penting. Contohnya, kalau soalan bagi, contohnya apa cikgu? Contohnya, kita ambil yang mudah projek. Ini sorry. Cikgu nak letak warna merah. Kita letak warna merah sini. Pelajar dapat. Merah tu fakta. Projek industri ASEAN. Contohnya apa industri ASEAN ni? Kita letak warna biru sebagai contoh. Iaitu kita berjaya mengeluarkan baja urea. Ingat Malaysia ni pengeluar gas asli terbesar di Asia Tenggara. Di Bintulu. Okey. Nampak di situ. Bagus. Ada lagi contoh. Baja fosfat dan kuprum di Filipina. Penghasilan serbuk soda. 3. Ini antara industri-industri yang ada. Kita dah dapat berapa poin situ. Ada fakta, ada contoh. Yang seterusnya kita nampak apa lagi? Mana yang mudah kita ambil yang bawah kot, yang paling mudah. Kita tengok yang bawah. Apa fakta dia kata? Pemotongan cukai. Maksudnya adalah cukai tu dipotong sikit lah. Untuk memastikan keluaran negara ASEAN ni dapat dipasarkan secara bersama. Kalau kita tengok huraian tu di sini menawarkan pemotongan cukai ke atas produk keluaran negara ASEAN. Jadi senanglah. Maka kita dapat jual, kita dapat ekspor, dan kita pada masa yang sama juga kita mengimport juga barang-barang daripada rakan-rakan kita. Yang lain ni sekadar pelajar untuk baca. Kena faham hebat kita cikgu nampak. Yang keempat, ini yang terakhir lah keempat ni. Kita ada kerjasama dari segi apa tadi? Ekonomi. Kita ada kerjasama dari segi politik, sosial. Ni kalau kita tengok ni, ini berkaitan dengan politik lah. Seterusnya sosial. Sosial ni maksudnya dari segi pendidikan. Itu kita nampak sumbangan kita dalam pendidikan hari ni masih ada ni. Itu melalui SIMO. Nak sebut SIMO. Southeast Asian Minister of Education Organization. Ini masih ada ni. Iaitu Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Ini kalau kita tengok dekat resum di Pulau Pinang kan. Contohnya melalui penubuhan satu pusat pembelajaran lah. Contohnya The National Center for Education in Science Mathematics. Ini dekat Pulau Pinang. Siapa nak pergi USM jumpa ni. Itu yang pertama. Ada juga kita kerjasama dalam bidang kebudayaan. Kita tukar budaya-budaya kita dalam festival-festival tertentu lah. Dan yang paling banyak sekali kerjasama ni kita tak dapat lari daripada Sukan Asia Tenggara. Ini kita dah belajar Sukan Asia Tenggara kan dalam bab 8. Pelajar boleh baca. Di mana nak dapat maklumat, tengoklah dalam QR code ni. Jadi kita nampak ini dari segi sosial. Ini dari segi ekonomi, ini dari segi politik. Menekanlah kena ekonomi, sosial, politik. Jadi pelajar kena tahu sikit-sikit. Jangan tak tahu langsung. Jadi kita nampak dengan kita belajar bab ini, Malaysia ni banyak sumbangannya. Ini adalah informasi berkaitan dengan logo ASEAN. Kita tengoklah tangkai padi itu apa maksud? Tangkai padi melambangkan impian pengasasan ASEAN. Itu kita nampak di situ pelajar. Okey. Habis kita 9.6. Jadi pelajar nanti bila kita dapat latihan slow and steady kita belajar macam ini, insya-Allah cikgu yakin anak-anak boleh kuasai untuk menguasai, bukan setakat lulus kita nak cemerlang. Okey, jumpa lagi. Setia bersama Santai Sejarah SPM. Terima kasih.